Okay. So, cuba tambah lagi sikit. 1, 2, 3 lagi. Sementara kejap saya tengah okay ya. Okay. Sama yang dah mahir tu. Okay, tak apa, kita isi dulu sebelum saya nak hang. Okay. Tambah lagi lah yang bawah tu. Okay. Okay, boleh ya. Kita bagi lagi 2 minit lagi. Lepas tu saya sambung. Slot Ana sampai pukul apa je? Tiga, 4, 5. Okay, okay.
Okay. Semua ada Jangan dia tertidur pula sambil ni. Makan masing-masing tadi tak? Tak boleh makan sekali tak, Tamrin? Yes. Makan Makan rumah di masing-masing kan? Makan sekali di rumah masing-masing. Ikatan tak hantar Foodpanda, Ipin. Itulah. Harus pakai Foodpanda. Sekejap nak tengah nak email satu bahan ni ke dalam main komputer. Okay. Dah Ni kalau kita nak share video macam mana? Dia boleh share video ni je? Dia boleh share screen video, lepas tu boleh keluar music, boleh dengar sekali dah? Boleh dengar kalau kita share tab. Sekejap saya cuba sekejap, mana tadi? Okay. You orang nampak ni? You orang nampak tak ni? Nampak? Okay, kalau saya on ni, dengar ke? Tak dengar. Tak dengar Biasanya abang kena tutup dulu, lepas tu share tab je. Sebabnya masa kalau dengan Zoom dia boleh share a tab lah for video animation. Share tab. Tab. Okay. Alright. Okay. So dah siap ke? Okay, Alhamdulillah ramai yang dah buat tu sambil-sambil tu. Okay, tak apa, teruskan lagi. Tulis COVID, belajar online. Alright, tak apa, bagus. Tulis tu. Okay, sambil tu saya nak bawa you all, okay, presentation pada hari ini saya akan bahagikan kepada beberapa lah. Satu, overview yang tadilah yang you all tengah buat kerak kerja tadi tu. Nanti kita akan pergi satu persatu lah, tengok you all punya overview. Okay, yang kedua, ada beberapa video yang saya nak tunjuk kepada saudara dan saudara untuk melihat kepada secara umum lah kita punya ni. Sebab apabila kita bercakap dari segi kontak apa orang panggil dunia cyber dan dunia digital ni, kita tengok dari timeline yang you all buat ni pun ada macam-macam So katakan sekejap saya share balik skrin. Okay.
Okey. Jadi kalau pergi balik yang you all buat tadi, gunakan Mi Robot tadi, kita boleh tengok timeline yang pelbagai. Okey, tak apa. Mana yang nak publishkan dulu. Okey. Okey, kita tengok timeline yang buat daripada 1970, tak ada yang lahir lagi 1970. 1980, ini 77 saya baru lahir, 80. You all lahir tahun berapa ni kebanyakannya? Siapa yang paling tua dalam ni? 1995 macam tu tak? Ya, 95 lah. Oh, kat sini lah. So, beza berapa tahun tu. Okay, kat sini you all lahir. Kemudian, you all punya timeline kat sini. Patutnya saya banyakkan lagi lah sebab ambil daripada tahun timeline you all lahir lah. Dan kita lihat daripada you all lahir ni berlakunya revolusi lah dalam dunia, dalam industri, dalam apa yang berlaku dalam persekitaran you all dalam kehidupan. Kenapa ya? Kerana kalau saya pergi dekat slide lain, okay. Window, okay. Ini ada satu slide yang okay, yang pernah saya nampak keluar ke? Nampak. Okay. Ini slide yang pernah saya bentangkan dahulu semasa dengan Tamrin Abim PKPM peringkat urusan apa ni, pimpinan PKPM, pimpinan Abim buat apa, so rasanya dari segi setiausaha urusan gerakan. Yang menariknya, sekarang saya nak tunjuk yang ini bahawa dalam kehidupan kita sehari-harian, adik-adik yang berada di depan saya ni sebagai da'i ataupun orang yang terlibat, memilih untuk terlibat dalam gerakan Islam, kita tidak boleh lari daripada melihat kepada perkara-perkara faktor asas ni tadilah yang ada di dalam kehidupan kita, iaitu apa yang kita sebut sebagai trend, apa kita sebut sebagai trend dan yang melatari, yang akan menentukan trend kita, trend. Jadi antara perkara yang menentukan trend ni dia dalam teori future study ataupun teori management, dia ada satu teori namanya PESTER. PESTER, P-E-S-T-E-R. Okay, PESTER ni, P ni dia refer kepada politik, E dia refer kepada ekonomi, S dia refer kepada social culture, T refer kepada teknologi, E kepada ekologi dan R adalah kepada religious. So semua ini adalah akan boleh melahirkan trend-trend tertentu, yang mana trend-trend tertentu ini akan melahirkan respon. Dia akan create senario-senario yang pelbagai, yang mana senario ini akan memberi impact kepada apa yang berlaku dalam masyarakat dan respon. Jadi ini adalah suasana yang berlaku lah. Jadi kita tak boleh, macam walaupun kita sebut PKPM ni non-partisan, tak boleh lari juga daripada untuk terlibat dalam isu-isu politik. Sebab ada perkara-perkara yang dibuat oleh pembuat dasar. Politik ni jangan saudara-saudari sempitkan ianya dari segi undi, pilihan raya, parti politik, kerajaan pembangkang. Dia tidak begitu. Politik ni dia lebih luas. Bila kita terlibat dalam nak melantik ketua kelas, itu pun politik. Saudara-saudari nak melantik orang ataupun terlibat dalam proses rundingan dan polisi, itu juga politik. Termasuk juga isu-isu yang melatari you all. Itu juga yang kita sebut sebagai politik. Kedua, yang kita sebut sebagai ekonomi. Ekonomi juga, apabila sebarang keputusan-keputusan, impak ekonomi dunia, global ke sebagainya, itu juga akan mempengaruhi hidup you all. Social culture yang berlaku dalam masyarakat, hubungan antara kaum, perkembangan dalam masyarakat, berubahnya sesuatu kawasan daripada bandar menjadi dulu mungkin you all duduk di pinggir Kuala Lumpur ataupun duduk di Seremban. Sekarang ini dia dah berkembang, social culture kita dah berkembang dah sehingga menjadi Seremban menjadi sebahagian of the Greater Kuala Lumpur, macam istilah the Greater London. Itu yang berlaku. Teknologi juga berkembang. Dulu orang pakai apa orang panggil? Contohlah contoh kat rumah saya ni, nampak nampak tak ni? Ni tasbih digital. Dulu kita tasbih pakai ni kan? Ni tasbih. Sekarang ni dah ada tasbih digital. Dulu orang pakai handphone 3 sekupang.
Ada pernah dengar tak tiga-tiga sekupang? Tak pernah kot zaman you all Zaman saya mengenali telefon adalah ketika di universiti. Masa di sekolah memang tak ada telefon. Sekarang ni adik-adik kita sekolah rendah ataupun bayi lagi pun dah dibagi telefon oleh mak ayah. Itu berbezanya. Kemudian perkembangan ekologi antara manusia, environment, kita punya kehidupan ini juga berkembang Kita punya persepsi dan juga akhirnya religious juga antara perkara-perkara yang juga yang berkembang dalam faktornya dalam masyarakat. Itu yang saya sebut sebagai suatu perkembangan lah yang berlaku Jadi ini merupakan perkara-perkara, elemen-elemen yang kita nampak sebagai mempengaruhi kita dalam masyarakat. Untuk itu kalau kita pergi balik kepada Mirrorboard tadi, okey. Mirrorboard yang you all buat ni menarik. Tengok sikit apa yang you all tulis Okay, kalau kita tengok balik yang you all buat tadi, saya kena pergi balik kepada okey. Yang you all buat tadi, kita tengok ni tadi you all buat revolusi industri 4.0 tahun 2000, Astro, okey. Developnya Facebook, saya tulis Nur Ramadan, surat khabar online dah mula popular tahun 2000 ni YouTube menjadi terkenal, walaupun sebenarnya YouTube ni dah daripada tahun 90-an 2000 tapi jadi terkenal. Sehingga kan sekarang ini, percaya tak kalau saya boleh sebut, ada orang di rumah dia tidak tengok TV tapi dia tengok YouTube. Dan sehingga kan menjadikan YouTube itu sebagai apa-apa berita pun dia tak nak cari kat ni, dia cari daripada YouTube. YouTube jadi sumber berita dia. Itu sebabnya ada lahir konsep Smart TV di mana YouTube merupakan sebahagian daripada channel. Orang tak tengok TV dah. Okey, ada Zayan Radio, radio yang Maui. Jadi DJ Okey. TV Instagram, kenal PKPM. Okey. Nurflix. Ada Nurflix ke Netflix? Nurflix. Ya. Nurflix yang ni. Okey. Tamrin online, Google Meet, COVID-19, belajar online, stay at home. Ini fenomena yang you all kena lalui lah. Kalau zaman saya dulu mungkin saya tak lalui fenomena COVID-19, belajar daripada rumah. Sebenarnya masa kami perkenalkan tahun 2000, kita orang perkenalkan Watt TV, banyak kita perkenalkan program online. Tapi program online masa tu jadi tabu. Tak semua orang nak terlibat dan sebagainya. Jadi sekarang ni dah ada Clubhouse, dah juga Twitter pun dah buat digital surface ke apa macam tu dan program Jadi ini macam-macam perkara yang berlaku dalam perkembangan kita. Okey, untuk itu saya nak bawa you all tengok satu video sekejap, satu video yang kita tengok sikit, sekejap. Okey. Video ni apa yang akan berlaku pada 2028. Okey. Sekejap Saya akan awalkan, dia tak banyak lama, dalam 3 minit saja. You all dengar ke? Boleh dengar? Dengar. Saya buat full screen Okay, Islam will be the largest sorry. So job replaced by AI. So kebanyakan kereta akan jadi driverless. So content semua install dekat DNA. Population will be in the city. So, orang banyak. Ramai orang tua. Depression ini paling tinggi lah lepas gemuk. Tengok badan you all ni dah gemuk lah.
China the most widely spoken language, Chinese. Closely followed by Spanish. Tapi ada yang sebut Arab juga eh. Billion middle class. So yang dia produce dekat East. Okay. So kalau daripada YouTube ni ada beberapa perkara yang menarik. Kalau boleh saya pause, okay. Yang mula-mula children are preparing to leave school, kemudian okay, Islam will be the world largest religion. Maksudnya Islam akan bersebar luas ya. Tu sebab masa depan untuk Islam tu ada ya. With the 2.2 billion followers. So sebab dan kita tahu pula dekat barat pun sekarang ni yang dah masuk Islam pun juga sudah luar biasa. Gereja-gereja yang telah bertukar menjadi masjid pun banyak ya. Baru ni perjuangan Palestin. Kalau you all tengok perjuangan Palestin pun dahulu kenapa Israel terpaksa beralah kali ini, kerana apabila tengok perjuangan Palestin tak jadi dah perjuangan orang Arab ya. Dia dah jadi perjuangan orang ramai termasuk juga non-Muslim di Eropah ya. Dengan kuasa media sosial. Okey, ini antara perkembangan yang menarik lah. Jadi itu kalau kita lihat dari segi perkembangan yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Okay. Kalau saya boleh share sikit slide. Okay. Alright. So ada satu buku yang saya rasa menarik untuk you all. Boleh nampak? Okay. Buku yang menarik yang you all dah boleh, kalau boleh dapatkan daripada Triple IT dan boleh download online, iaitu Muslim Society in Post-Normal Time, Foresight for Trend, Emerging Issue dan Scenario. Ini menarik sebab ini antara dalam workshop yang saya hadir baru ini dari anjuran Triple IT dan Future Study, kita melihat tentang cabaran yang dihadapi oleh umat Islam. Saya fikir semua da'i cyber kita ni hari ni kena baca bahan ini untuk kita lihat secara lebih tuntas lagi apa dia punya ni. Kalau kita boleh lihat secara umum, dia bahagikan overview bagaimana trend-trend yang berlaku dalam dunia Islam. Antaranya berkaitan dengan population dengan youth, environment dengan liability, pollution, migration, refugee, politik dan government, ekonomi dan energy, science, teknologi, armed conflict and terrorism, cyber attack, cyber war, education and creativity, health and well-being, gender equality, religion and culture, entertainment and sport, Islamophobia, rise of the alt-right. Alt-right ni refer kepada alternative right ni juga termasuk juga perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai oleh Francis Fukuyama sebagai politics of identity, social media and artificial intelligence. Ada yang sebut pula nanti kemungkinan yang akan datang boleh jadi AI, wujud AI imam dan sebagainya.
Islam dan religious thought, uncertainty and ignorance, anxiety and wildness. So ini antara yang menarik ya, kalau saudara boleh pergi dalam buku ni, dia akan menceritakan apa isu-isu yang berlaku dan kemudian dia ada bagi graf dan juga fakta-fakta trend-trend yang berlaku dan di akhir sekali dia akan bagi apa implikasi yang kepada Muslim dan sebagainya. Termasuk berkaitan dengan social media pun yang kita bicara pada hari ini pun ada dalam muka surat 93 Cuba kita tengok sekejap 93 sekejap. Sembilan puluh tujuh, 93. Okey. 9 muka surat 93 ke depan lagi sikit sebab dia muka surat dia lain 91 social media and artificial intelligence ya. So dia lihat kat situ bagaimana penggunaan yang tinggi terhadap social media termasuknya Facebook, Twitter dan Instagram ya. Dan orang punya attitude untuk expression pun luar biasa ya. Orang dahulu kalau ni dia akan bercakap expression ya. Tapi sekarang ni ada orang dia memang senyap tak bercakap tetapi expression dia luar biasa dalam Facebook, Twitter dan sebagainya. Kemudian ini penggunaan nanti saya akan tunjuk dan dia akan pergilah kepada data-data yang ada. Jadi menarik kalau kita boleh lihat di sini termasuk apakah implikasi dia yang berlaku termasuk dari segi education, penggunaan big data dan sebagainya. Okey, saya nak bawa saudara dan saudari pergi kepada satu board ni, Miro board juga. Okey. Yang ini adalah Miro board kami punya group lah. Kita orang buat apa orang panggil workshop bengkel. Itu saya kata tu. Yang bila pergi kepada bengkel tu nanti dia boleh buat sampai macam ni lah dia punya Miro board. Okey, ini yang kami bincang dalam group kami ya. Okey. Ada berapa fakta? Nampak Nampak. Okey. Ada beberapa fakta yang menarik yang saya nak tunjuk pada saudara sekalian. Kita ambil data daripada platform Hotsuite, digital platform yang buat pemetaan tentang penggunaan digital khususnya di Malaysia. Ini diambil di Malaysia punya konteks. Contoh di Malaysia. Penggunaan di Malaysia ni okey. Malaysia kita punya daily spend dalam social media ni hampir kepada 2 jam 53 minit orang spend. Lelaki lebih perempuan lebih lama 3 jam, male dalam 2 jam saja. Kemudian penggunaan daily spend dalam using social media 25 hingga 34 tahun ya, dalam 2 jam 34 minit, 2 jam 14 minit yang ini penggunaan. Dan kalau kita lihat di Malaysia social media user percentage of the population kita hampir 86% ya. Yang penggunaan kita, mana penggunaan kita besar. Penggunaan social media ni khususnya yang ada lah Dan malah IDEA tempat saya bertugaskan kita pernah buat survey. So dalam survey yang kita buat, Malaysia preferred social media 71% adalah WhatsApp, 60% adalah Facebook, 20% ini adalah Twitter. Ada juga yang lain-lain Dan baru-baru ni kita orang bahagikan di antara social media orang menerima informasi dengan social media mereka mendapatkan berkomunikasi. So ada beza di antara dua tu. Kalau mendapatkan informasi YouTube lebih tinggi, komunikasi WhatsApp lebih tinggi. Dan malah kalau kita tengok di peringkat WhatsApp ni, penggunaan WhatsApp ni lah yang menyebabkan kadang-kadang berlaku yang tersebar cerita viral sebab orang kalau dalam grup tu dia suka tanya dalam grup dan nak mengabsahkan sesuatu. Contohnya dia dapat daripada grup ni, dia terus forward je, tak fikir panjang, terus forward. Ingat benda tu sahih. Nama kadang tu tulis nama profesor, doktor dan sebagainya. Bila cek balik, hoax, tak wujud pun doktor tu. Kita tak ada sikap tabayun.
Dan kita tanya dalam grup yang ada 200 orang, 200 orang ni pula pergi sebar dalam grup lain ada 200 orang. Asalnya nak tanya dekat saya je, contohnya nak tanya, Abang Ipin, betul ke benda ni? Dia nak tanya kat saya, tapi tak bagi private, dia bagi dalam grup. So benda ini jadi replicate besar apa sebagainya. So itulah kuasa kepada media sosial dan apa sebagainya. Malah kita pernah tanya kepada masyarakat, adakah social media can influence responder punya vote? Ada 81% menyatakan bahawa dia boleh memberi kesan kepada dia punya vote. Jadi itu yang kita risau kalau perkara itu boleh berlaku sebab masyarakat terima bulat-bulat. So Malaysia value internet lebih kurang 9.17 hours berbanding dengan nationwide. Nationwide punya ni dalam 6 jam je, tapi kita punya value pada internet dalam 9.17. So itu yang berlaku lah dalam social media dan juga penggunaan yang tinggi dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku. Dan dan ada beberapa isu lain yang baru-baru ni yang kami ada bincangkan. Contohnya orang macam Tristan Harris ni, dia menyatakan bahawa ini kita bincang pasal social dilemma lah. You all pernah tengok tak dokumentari bertajuk Social Dilemma? So kalau siapa-siapa yang ada akses dalam Netflix, ada peluang nak akses Netflix, cuba tengok satu dokumentari nama Social Dilemma. Dia berkaitan dengan bagaimana pengaruh media sosial AI ini untuk berinteraksi dengan manusia sehingga kadang-kadang boleh downgrade human itu sendiri. If something is a tool, genuinely is just sitting there waiting patiently. If something is not a tool, it's demanding things from you. It's seducing you, it's manipulating you, it wants things from you. You've moved away from the tool-based technology environment to an addiction manipulation of use technology environment. Social media isn't a tool waiting to be used. It has its own goal and it has its own means of pursuing them by using your psychology against you. Itu sebabnya kita tengok bahawa fake news apa sebagainya dapat ni dan kita tengok bahawa Google pun dia dah buat dah orang panggil kebijakan artificial intelligence di mana kalau you all dah masuk ke dalam Lazada ke apa ke, you all klik bahawa you all membenarkan diri you all untuk di penggunaan catch ke apa sebagainya tu, dia boleh tahu dah you all search banyak ni, so akan pop up apa benda yang you all nak search. Itu yang berlaku dalam ni. Jadi menyebabkan contohnya dia kata lagi daripada Justin Rosenstein ni, when we are making a like button, our entire motivation was can we spread positively and love of the world. So masa tu memang dia buat like button ini untuk itu. Tapi sekarang ni benda itu dah jadi berubah apabila orang terlalu obses nak ada like button ni. Betul tak? You all pun kalau kadang-kadang perasan tak bila kita tulis benda dalam WhatsApp, kita argue dengan kawan, kita rasa tak puas hati, tunggu-tunggu nak argue. Walaupun bahasa cakap dengan bahasa ni adalah berlainan. Ini yang berlaku dalam masyarakat. So yang ini yang berlaku bagaimana mereka menggunakan ni, dia boleh jadi positif dan boleh jadi negatif, tapi inilah dia yang kita cuba kita berhadapan sekarang ni, akhirnya boleh membawa kepada pelbagai isu lah dalam masyarakat. Itu sebab kami ada bincang baru-baru ni di peringkat kita tentang the trends in the real world versus virtual world, dilemma dalam sosial Malaysia berkaitan dengan Malaysian community. Sebab kita berdepan dengan apa yang saya tunjukkan tadi, ya, kita berdepan dengan suasana trend-trend ini, ya. Heavy reliant associate with cyber virtual world, unable differentiate the fake through happiness, artificial happiness, sophisticated technology versus downgrade humanity, over commercialize, profit. Kadang-kadang wujud teori kapitalis yang akan cuba menggunakan social media ni untuk sebagai platform. Kemudian ini menarik kerana kami go through sesi ni sehinggalah kita dapat buat. Jadi ini kalau you all nak buat, kita kena boleh saya buatkan, tapi yang ini lebih kepada apa orang panggil, kena ada satu sesi khas lah sampai kita boleh bincang. Contohnya kita bincang dalam ni grup saya lah, AI robot untuk companion, digital rebellion, kemudian kita berdepan dengan suasana yang pelbagai lah yang kita boleh cuba tengok dalam matriks kehidupan kita. Ini satu perkembangan yang menarik lah, ya.
Cuma adakah semua perkara yang dalam social media ini buruk ya? Jadi itu yang satu perkara yang menarik untuk kita lihat balik ya. Dan kalau kita baca buku Muslim Society and Post-Normal Time ini, dia memberikan pelbagai perkara ya, antaranya Muslim communities will be need to prepare for the increased proliferation of online media and social network. Maksudnya satu perkara yang kita kena sedar dan kita kena ambil tahu, dan kita bukan semata-mata menjadi orang pengguna, tetapi kena move untuk create the content. Jadi adik-adik yang berdepan dengan saya ini sekarang ini kena fikirkan dakwah dalam suasana baru ya. Tak boleh lagi maknanya dakwah kita dalam keadaan saudara buat Google Meet biasa dan sebagainya, ataupun mungkin pakai kertas, tapi kita kena ada. Tetapi jangan high tech tanpa high touch. Kalau ada high tech semata-mata, tak ada high touch, ini akan tak boleh juga. Itu saya akan sentuh ni. Kemudian, this new mode of social discourse, both Muslim population, government, greater challenge in civil order and transparency, data dan sebagainya, dan akan ada teori AI sebagainya. Okay. Last kali, saya nak tunjuk kat sikit, adakah kita tak boleh ni? Kalau kita tengok ya, ni pernah tengok tak Facebook ni? Apa ni, YouTube ni? Nes Daily ya. Menarik. Nes ini orang Palestin. Nusir Yassin. Dia katanya dia orang Palestin yang US. Kemudian dia buat dia punya YouTube channel ini. Yang menarik, tetapi dia ambil elemen-elemen yang mana untuk orang panggil memberi kesedaran kepada masyarakat. So kalau you all tengok ada macam termasuk baru ni pasal COVID, pasal isu-isu yang berada dalam dunia yang ada. Kalau you all Google memang ada banyak lah dia punya ni, dan dia ada follower yang cukup ramai. Follower tu 20 million follower. So dia buat program-program, contohnya video ni tentang kertas. COVID killing this village economically. The last paper makers of Egypt have no more tourists and therefore no more sales. Here the story of the papyrus village of Egypt. Ini dia punya cerita lah. Dia nak menceritakan bagaimana perkembangan. Jadi banyak dia menggunakan social media sebagai ruang dakwah dan juga ruang dan peluang untuk membawa kepada mesej-mesej tertentu yang ada hanya dengan menggunakan kamera, dan juga dia punya ini weird dengan dia punya kekuatan memberi penerangan kepada masyarakat. Jadi itu saya fikir antara perkara-perkara yang menarik lah yang boleh kita dapat daripada ni. Okey. Baik, sekejap saya nak stop sharing. Okey. Setakat ni ada soalan? Kalau ada sebarang soalan boleh tulis je kat situ Okey. Kita balik tengok kepada apa yang you all dah bagi tadi. Mana ya? Okey. Panjang janggut ni. Okey. So, ni you all punya pandangan tadi. Okay, elemen positif dalam dakwah digital, mudah disebar, audien ramai, mudah difahami, dakwah tersebar dengan luas, senang untuk diakses, mudah dan menarik belia. Okey, betul. Okey, faktor elemen negatif dalam dakwah digital membuat viewer salah faham apabila orang lain hanya mengambil sedikit potongan dakwah yang disampaikan. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Kerana kadang-kadang kita selalu mengambil perkara yang tak lengkap, atau kita selalu bertanya dengan Syekh Google. Maka dengan itu sebenarnya kita kena educate masyarakat untuk kembali kepada guru dan buku. Walaupun kadang-kadang guru dan buku ni dulu
dalam sistem pengajian ilmu kita, ilmu ni amat penting sebab itu dalam Islam ayat pertama yang Allah Subhanahu Taala turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya dalam surah Al-Alaq tu kan 5 ayat pertama. Maksudnya dalam banyak-banyak ayat Quran yang Allah turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dipilih untuk turun kepada Nabi sebagai ayat pertama ialah tentang Iqra, membaca soal ilmu, dan ilmu yang paling Nabi ataupun Allah Subhanahu Taala tekankan adalah ilmu berkaitan dengan tauhid, iaitu berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan agama. Itu sebab dia berkata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Kemudian yang kita betul di isu salah fakta, cyberbully, fitnah berluasa, pendakwah merasakan diri mereka lebih mulia daripada pendosa, sanggup memandang rendah dan hina kepada mereka. Panjang dia punya ni. Tak kenal mana benar yang adil, menyalahguna platform berdakwah sehingga mampu menggunakan fitnah, berkata tanpa ilmu, mengikut emosi, hukum dengan salah. Ini kadang-kadang inilah yang berlaku pada golongan yang kita sebut sebagai, kalau adik-adik perasan yang golongan Al-Qaeda ataupun mereka Hizbut Tahrir, golongan-golongan yang menolak sistem demokrasi, dia apa orang panggil, ini kena berhati-hati dengan ini Hizbut Tahrir, golongan ekstremis agama yang luar daripada asas-asas dalam kaedah alam Melayu ini, Syafi'inya, akidah kita, akidah akidah ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Okey. Kemudian dakwah digital, apa cadangan anda? Tamrin online, membuat platform baru untuk dakwah, bengkel dakwah, punya platform online, menyalakan masyarakat untuk imbangkan syariat Islam, bangkitkan isu hangat. Okey. Jika ada beruang untuk menyumbang dalam dakwah digital, apa yang menyebarkan konten dakwah, buat video seakan ML Studio, tetapi lebih mendengarkan dakwah perjuangan, buat channel YouTube, infotainment yang kurang keliruan ramai, buat poster. Ya, ini satu perkara yang saya rasa yang you all boleh buat, yang boleh you all laksanakan dengan dalam you all punya kehidupan lah, ataupun you all punya ni seharian ya. Tadi saya nak pergi kat slide saya ni. Sekejap. Jadi kalau kita pergi balik kepada perkara asas ya. Kepada slide. Ni masalah online ni ya. Hilang pula slide ya. Sekejap. Okey. Ada sebarang soalan? Kalau ada soalan boleh tulis dekat ruangan chat. Nanti insya-Allah saya cuba jawab. Kita ada 20 minit lagi. Saya nak share slide. Jadi terima kasihlah kerana bagi pandangan tadi. InsyaAllah kita boleh manfaatkan bersama pandangan-pandangan tu nanti dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Okey, saya nak pergi beberapa slide asas lah yang ada dalam gabung lah, senang. Saya pilih je ya. Mana yang sesuai lah untuk kita bincang insyaAllah. Baik, sekejap nak share slide. Okey. Okey. Ada beberapa perkara yang saya rasa merupakan dia lari ya. Sekejap. Yang kata kunci kita lah daripada ni ya. Pertama saya nak sebut tentang kata-kata Ustaz Abdul Wahab Zakaria. Ini seorang tokoh dakwah kita, meninggal dah, Ustaz Wahab Zakaria. Bagus dia punya buku Konsep Kepimpinan dalam Islam. Dia bercerita tentang asas-asas perhubungan. Ini saya nak bawa kepada konsep besar yang lebih mikro lagi. Ya, kita guna YouTube, kita guna WhatsApp, kita guna social media ni, sebenarnya kita nak perkukuh hubungan. Tapi perhubungan kita ni hendaklah kita pegang dengan beberapa asas. Yang pertama sekali ialah
mesti berasaskan kepada persaudaraan ataupun al-ukhuwah. Ya. Yang kedua, mesti berasas kepada al-mahabbah, kasih sayang. Maksudnya, yang ketiga, kita berasaskan kepada kerjasama ataupun kebajikan, at-ta'awun. Yang keempat, berpegang kepada teguh pada hukum Allah ataupun al-i'tisam. Yang keempat, kelima, sentiasa ada perhubungan al-ittisal. Yang keempat, keenam, patuh kepada kepimpinan at-ta'ah. Ini kena ada dalam asas perhubungan kita dalam kita lah, dalam sepanjang kebitan, dalam pembinaan dan sebagainya, dalam ikatan. Jadi dan saya selalu bawa kepada diagram ini yang menunjukkan bahawa semangat keluarga besar gerakan. Jadi adik-adik sekalian yang berada depan saya ini adalah sebahagian daripada kerangka keluarga besar gerakan ini. Jadi kita dalam menggunakan sosial media, kita nak perkukuhkan kerangka besar gerakan ini. Kita ada wadah ABIM PKPM. Jadi tak boleh kita sekarang ni, kita dalam PKPM, rangkaian gabungan badan PKPM, kita tolak pula PKPM pusat, tolak pula ABIM, tolak pula wadah. Tak boleh, sebab kita berada dalam satu kerangka keluarga besar. Bersama-sama daripada awal ianya ditubuhkan, dia besar, dia berada dalam keluarga besar. Jadi macam mana nak kenal keluarga besar ni? Yang itu saudara kena itu sebab kena terlibat dalam usrah, kena datang tamrin, kena hadir dalam muktamar. Ini benda-benda asas dalam masa saya belajar dulu, saya tak pernah tinggal. Dan untuk memahami kerangka besar ni, biasanya saya akan baca ucapan dasar. Itu the best bahan yang paling baik kalau kita saudara dapat bacalah. Kerana apa? Kerana saya sekalian, daripada awal lagi, bila kita nak bergerak sebagai cyber da'i ataupun konsep kita nak bercakap dalam konteks social media, kita nak bercakap dalam kehidupan kita harian ini, adik-adik sekarang nak berperanan dan berfungsi ni, saudara kena fikir bahawa kita berpegang pada ayat ini, iaitu kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ini nak kena ada. Jadi konsep bahawa kita ni hidup sebagai kita nak jadi umat yang terbaik. Jadi kalau umat yang terbaik itu bagaimana Tuhan kata? Sifat dia, yang pertama seru kepada ma'ruf, yang kedua larang kepada mungkar, yang ketiga mesti ada pasak dia, iman dia, akidah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa? Kerana itulah kita punya cita-cita kita. Kita nak lendak saudara-saudara sekalian dalam buku garis-garis besar perjuangan, Ustaz Siddiq Fadil menulis, kita mahu melahirkan sahsiah Islamiah. Tuan saudara sekalian menulis sahsiah par excellence. Okay? Yang kedua, keluarga Islamiah, ummah Islamiah. Akhirnya khilafah Islamiah, daulah Islamiah, dan memperkukuhkan dunia Islam. Inilah yang kita hendak dan kita gerakkan kerana kita laksanakan kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi hendaklah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'lamunal kitab wa ma kuntum tadrusun. Menjadi orang-orang yang rabbani. Jadi platform gunalah lepas ni social media. Lepas ni ada AI teknologi. Dulu dakwah rumah ke rumah. Sekarang tak boleh rumah ke rumah. Saudara kena ketuk mereka dengan menggunakan social media. Sebab tak boleh ni COVID ni. COVID ni kemungkinan besar kalau saudara baca dalam banyak tulisan-tulisan ramalan, mungkin akan berlarut dalam 3, 4, 5 tahun lagi. So bagaimana dengan anak-anak kita, adik-adik kita nanti akan menjadi generasi yang banyaknya di depan komputer, seperti mana saudara dan saudari sekarang ni. Jadi asalnya sama, masih lagi hendak menjadi orang Rabbani. Itu sebabnya apa yang berlaku musibah ini sebenarnya adalah atas dasar kehendak dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ adanya ibadah. Maksudnya saya sekalian, dengan Allah jadikan wujudnya COVID, kita tak dapat bergerak, apa sebagainya, di situ sebenarnya Allah nak bagi ruang-ruang ibadah pada kita. Bagaimana? Kita nak kena kukuhkan balik hubungan keluarga. Kita banyak boleh buat ibadah. Kita beribadah pula dengan dunia cyber. Kita sentuh hati-hati rakan-rakan kita dengan selalu call mereka. Sekarang call dah free. Dulu saya nak call saudara sekalian, nak call kena bayar tu. 5 sen, 20 sen. So, setiap kali kami nak kena call zaman kita orang tu kena kira dulu. Okey, berapa bajet top up kita nak tahu ni. Kali ni tak ada dah. Saudara kena hanya berapa bajet data je. Tapi setakat nak call, WhatsApp call, Skype call, macam-macam dah. Itu sebab saya secara peribadi, kalau on the way ke office tu, akan letakkan masa. Sekurang-kurangnya, okey, ada masa nak call keluarga.
Masa nak call kawan-kawan, list hari-hari ni. Call kawan-kawan sambil naik kereta tu call. Apa khabar ni apa semua. Jadi kita kena ada perasaan begitu untuk kita memperkukuhkan yang seperti Ustaz Wahab Zakaria sebut tadilah. Ukhuwah. Kerana apa? Kerana kunu rabbani bima kuntum ta'lamu. Hendak kamu jadi orang-orang rabbani. Jadi orang rabbani ni macam mana? Orang yang berbani ini generasi yang tekun mempelajari, menghayati Al-Quran, menyuruh segala mengembangkan tengah umat sehingga terciptalah umat rabbani, umat yang Qurani, ruhama bainahum, yang saling sayang menyayangi berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Itu sebabnya akhirnya saudara sekalian dia tak lari daripada 4 perkara ni. Ini patutnya ni ini kalau Tamrin Jundi saya nak bagi ni, ini dia punya ni lah, dia punya perbincangan dia. Tapi hari ni kita celum-celam dengan benda-benda lain juga. Jadi asas dia tak ada ni. Tarbiyah, dakwah, islah, jihad. Jihad ni bukan mata-mata jihad angkat pedang, tembak, tak. Jihad maksudnya komitmen yang luar biasa. Kena ada komitmen yang luar biasa, kena ada semangat tarbiyah untuk diri, dakwah kepada luar, islah. Jadi supaya usrah kita, itu sebabnya kalau zaman-zaman dahulu, usrah ni bukan tempat ilmu semata-mata. Dalam usrah mesti ada perbincangan dakwah. Usrah kita ni nak buat apa untuk masyarakat? Adik-adik ikatan yang ada ni, apa sumbangan yang adik-adik nak lahirkan kepada masyarakat? Apa dia yang adik-adik ada sekarang ni dalam tempoh masa ni, apa yang kita nak buat untuk umat? Itu kena ada. Persoalan itu kena ada sentiasa di dalam diri kita untuk kita letakkan sebagai suatu asas lah kepada kita untuk melaksanakannya. Ini macam-macam ada. Okey. Jadi orang dakwah ni macam saudara dan saya ni kena ada seperti mana hadis Nabi menyebut ar-ruhban fil lail wal fursan fin nahar. Ar-ruhban fil lail maksudnya menjadi rahib di malam hari. Maknanya ibadah di malam hari itu cukup dia jaga kepada Allah SWT. Fursan fin nahar. Siang hari ni seumpama kuda perang. Fursan ni bukan kuda padi ataupun kuda. Fursan ini adalah kuda perang. Jadi ar-ruhban fil lail, malam itu hubungan dia cukup baik dengan Allah SWT. Fursan fin nahar. Ini nak kena ada. Janganlah kita ni hanya menjadi dakwah cyber saja. Jadi keyboard warrior. Memang cakap macam-macam lah. Kita pun Google lah, nak bagi makna lah apa semua. Tetapi dalam diri kita, tidak ada pengisian dalam diri kita, tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, khusyuk kita dengan Tuhan itu, kita tak jaga dan kita tak perkukuhkan. Jadi yang ini antara perkara-perkara yang saya fikir kena diperkukuhkan. Sebab almarhum Syed Ramadan menyatakan bahawa tokoh da'i ni bukan Ramadan Syed Ramadan Al-Buti Syed Ramadan yang satu lagi tu. Our problem is one spirituality. If a man come to speak in the Muslim world about political strategy and the great geostrategic plan, my first question to him would be whether he performed the dawn prayer at its time. Ini soalan yang ditanya oleh Syed Ramadan Al-Buti kerana dia nak pergi pada basic. Kerana individu ahli-ahli ikatan yang dimuliakan oleh Allah SWT, basic. Sembahyang subuh pagi tadi tu pukul berapa? Sembahyang berjemaah tak dengan keluarga? Ke kita sembahyang subuh gajah ataupun subuh dinosaur? Tahu subuh dinosaur? Kalau subuh dinosaur, dah pukul 9 orang sembahyang subuh. Sah lagi sembahyang subuh saudara dan sekalian. Tapi dinosaur lah jawabnya. Sedangkan amalan para anbiya, para rasul soleh, bangun itu pukul 5 pagi dah bangun dah. Pukul 4 pagi, qiyam. Sampai Rasulullah sebut qiyamul lail ini bangun pagi, bangun untuk tahajud. Kalau Rasulullah tu 13 rakaat dia buat. Sebab kalau saudara ada peluang pergi ke zaman Ramadan, saya pernah pergi dengan isteri dahulu, duduk di Glasgow, pergi surau atau masjid Pakistan, Arab yang ada di Glasgow masa tu. Kalau dia buat lepas tarawih, pagi tu dia buat qiyam, 13 rakaat dia buat. Jadi nak kena ada penyecuan jiwa apa sebagainya tu kena ada yang perlu ada dalam diri saudara saya sekalian, yang perlu saudara perkukuhkan sebagai asas kepada ni. Itu sebab kena ada usrah apa sebagainya. Jadi ini sebenarnya akan memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita nak menggerakkan kita punya social media, ilmu yang kita nak buat. Ini yang Ustaz Dr. Habibul Halim Muhammadi pernah saya sebut dulu, penjagaan kesihatan. Kesihatan kena 4 eselon, kena makan makanan zat-zat. Jangan duduk di rumah, saudara bantai Maggi je.
Contoh bangkit Maggi, minum menemani, Coca-Cola, GrabFood, apa sebagainya. Sepatutnya saudara duduk di rumah, saudara kena, mak, hari ni Along nak masak. Mak relax. Okay. Mak nak makan apa? Google, makanan sihat. Contohnya, masak kari tanpa santan. Contoh. Kari sihat. Ini mak, kari ni memang sihat. Ada bubur habatus sauda, bubur ni apa ni tak pakai santan dan sebagainya. Ni cantik ni mak. Okey, contoh. Kemudian berapa kali kita bersenam. Ini nak kena ada juga. Jenis makanan riadah. Kita kena tengok tu. Jangan sampai satu tahap seperti mana doktor siapa pernah sebut dengan saya, doktor YDP YDP Wadah Wadah Pahang apa? Doktor apa? Astagfirullahalazim. Siapa je? YDP Wadah apa? Dr. Azmi. Dr. Azmi. Dr. Azmi. Dr. Azmi pernah sebut bahawa kan dia lepas masa dia masuk swasta, bila dia doktor apa ni ambil buat apa patient yang daripada pelantar-pelantar budak muda, kebanyakan budak muda, tapi semuanya ada masalah high kolesterol, apa di jantung, dan juga ada masalah tersumbat apa semua ni. Sebut muda tapi high kolesterol sebab selalu makan benda macam nugget, burger, nak cepat. Yang korang pun duduk rumah nak cepat, mak, tak apa mak, saya masak ini. Tapi dia buat goreng burger, pizza mak order. Itu yang ni. Itu kita kena kurangkan Okey. Jadi yang ini kena adalah Dan penjagaan hati ni macam mana Sebab saudara sekalian, kenapa saya nak cerita benda ni? Saya nak cerita benda ni adalah basic sebelum kita nak pergi ke ruang cyber. Saya dah tunjukkan adik-adik sekalian tadi, bila kita ada masalah dalam input dan output dalam cyber sebab dia bermula daripada individu yang mengoperasikannya. Jadi saudara perlu ada apa ni, kena jaga hati, solat apa sebagainya ni untuk memperkukuhkan diri untuk menjadi insan yang lebih baiklah insya-Allah. Dan untuk itu saudara dan sekalian, saya nak pergi kepada satu slide ni. Slide ni ada macam-macam. Jadi inilah apa firman Allah dalam suratul Ibrahim ayat 24-25, sajaratun thayyibatin ni. Allah sebut satu ayat tentang perumpamaan pokok. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha thabitun fa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hina bi izni rabbiha wa yaghribullahu hal amsalu linnas la'allahum tadhakkarun. Tidak akan kau melihat bagaimana Allah perumpamaan kalimah yang baik itu, kata-kata yang baik itu, tulisan yang baik itu, Facebook yang kita tulis yang baik itu adalah sebagai pohon yang baik yang akan tunjangnya tetap teguh dan cabangnya pucuknya menjulang ke langit, mengeluarkan buah pada setiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah membuat perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat. Dan perbandingan kalimah yang buruk, kalimah tu wa masan kalimatan khabi'atin kasajaratin khabisatin ini ila akhir ayat, bagaimana perbandingan kalimah yang buruk seperti pohon yang tidak berguna, terjungkit akarnya dari bumi, tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup. Inilah Allah cerita tentang golongan-golongan yang itu. Itu sebabnya Imam Syahid Hasan Al-Banna pernah katakan, jadilah kamu ketika menyeru manusia seperti pokok buah-buahan, mereka membaling kamu dengan batu, tetapi dia menggugurkan buah kepada mereka. Maknanya kita kena jadi. Menarik kalau siapa boleh pergi ke YouTube, sekarang ini dah diterjemahkan oleh Indonesia, ada satu siri tentang dakwah Imam Hasan Al-Banna. Siapa pernah tengok? Ada tengok tak? Dekat YouTube. Sekejap korang ni tengok, kena tengok je juga sekali-sekala apa. Okey, ni kan yang itu saya share. Okey,
tapi yang ini nanti dia akan pergi ke ni. Sekejap lah. Stop sharing. Okay, sikit je lagi ni. Jadi akhirnya kalau kita lihat pada okay. Okay, menarik Imam Hassan Al-Banna ni ada video mana ni filem tentang Imam Hassan Al-Banna, ya, bagaimana ada dalam 6 siri, ada 6 dalam dia dah asal dalam bahasa Arab tapi dia diterjemah ke dalam bahasa Indonesia lah. Jadi kalau dapat tengok ni menarik sebab dia menceritakan gambar pun cantik lebih kurang, dibuat oleh tak saya ingat Dubai ke ni kemudian dia ni. Satu lagi macam filem macam Ertugrul, siapa pernah tengok Ertugrul? Cerita tentang pengasas kepada kerajaan Turki Osmaniyah. Itu juga menarik untuk kita tengok. Kadang-kadang dan buat ulasan dan sebagainya. Satu perkara yang saya fikir agak-agak menarik untuk saudara sekarang tengok. Boleh tengok ke Ertugrul? Pengasas kerajaan Turki Osmaniyah. Itu kan tengok. Sekarang ni dah Kurulus. Sekarang ni cerita tentang anak dia pula, iaitu tentang Osman. Sebab daripada Ertugrul tu akan lahir anaknya namanya Osman. Osman ini membawa semangat Ghazi, Osman Ghazi yang akhirnya merupakan pengasas kepada Empire Turki Osmaniyah. Dan kalau saudara tengok cerita tentang Ertugrul apa sebagainya tu, saudara akan lihat bagaimana peranan ulama di situ. Dan bagaimana mereka tidak locate ataupun tidak menolak penggunaan teknologi moden. Malah kalau saudara tengok di dalam sejarah Turki Osmaniyah, mereka antara orang yang hantar orang-orang perwakilan tertentu pergi ke dunia barat untuk bawa teknologi meriam, diambil daripada Jerman apa sebagainya tu, semuanya dibawa daripada luar dan diberi ruang yang besar untuk pembinaan teknologi dan juga perkembangan ilmu. Ini antara perkara yang menarik lah kalau saudara sekalian boleh lihat. Dan akhir sekali saudara dan sekalian, saya nak bawa kepada pesanan ini yang selalu saya kemukakan, iaitu pesan ni. Okay. Imam Hassan Al-Banna tadi dia ada satu buku yang dia buat tentang rukun bai'ah dia, Sahsiah Penggerak Dakwah, kualiti penggerak dakwah. Ada satu program baru ni dalam yang saudara Fazri jemput saya bentang juga yang ini. Tapi saya rasa eloklah dijadikan sebagai saudara cari buku dia, buku yang 10 rukun bai'ah Imam Hassan Al-Banna. Dia menceritakan ada perkara-perkara ni yang menjadi kekuatan. Pertama sekali disebut qawiyun al-jismi, kesihatan tubuh. Maknanya saudara yang sekalian kena petang ni kena, walaupun ini Zoom ni kena fungsi ni kena ada ruang lah, pergi bawa phone ni pergi beriadah kat luar. Yang dibenarkan lah. Contohnya semua orang berlari setempat. Kena ada juga riadah yang tak ada. Jadi kalau riadah tu kena ada qawiyul al-jismi. Yang kedua, matinul khuluq, kewibawaan moral. Kalau moral ni kena par excellence. Kawan-kawan kita pun sebagainya, kalau ada orang terlanjur sikit, kita kena nasihat dia. Kita kena pastikan kawan-kawan kita ini berada dalam bi'ah yang baik. Itu dan matinul khuluq. Yang ketiga, musaqqaf al-fiqh, keterbukaan minda. Keterbukaan minda berlaku dengan kita belajar dan juga kita terlibat dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan. Kalau tidak, kita akan jadi minda yang tertutup kalau kita hanya terlibat dalam tidak ada konsep ilmu yang terbuka.
Kemudian qadir ala kasbin, kemampuan mencari sara hidup. Ini kena ada. So kena belajar, degree kena lulus. Jangan sahabat-sahabat ikatan ni ada yang gagal. Kalau ada yang gagal, ada yang tak lulus, saudara kena bantu. Jangan pelekeh dia. Saudara kena tolong sehingga semua orang dapat degree. Lepas degree, buat master. Lepas master, ada PhD. Semua yang ada dalam 20 orang ni, kita kena tolong sama-sama. Okey, bulan ini, tahun ini, you all lah. Tahun depan ni lah. Okey, kalau siapa yang dah ada, okey. Rancangkan bagaimana kawan yang lain nak dapat degree, nak dapat master, nak dapat diploma. Dan kita bantu sama kita. Ada orang dia tak mampu. Tapi dia mampu untuk dapat diploma ataupun CJ tu. Kita bantu dia. Itu. Salim al-aqidah, kejiwaan akidah. Sahih al-ibadah, ketepatan ibadah. Mujahid di nafsih, keupayaan menawal nafsu. Haris ala waqtih, kepekaan terhadap masa. Contohnya program hari ni, alhamdulillah kita start sharp on time. Munazzam fi syu'unih, ketertiban segala urusan. Nafi' li ghairih, kebaktian dan kemanfaatan kepada orang lain. Itulah antara perkara-perkara yang perlu ada dalam kekuatan yang kita ada ni. Jadi saya ni ada banyak benda, cuma saya pilih-pilih yang mana yang ni. Jadi akhirnya saya nak bawa kepada kata-kata Hamka, saudara saya sekalian. Prof Hamka ni dia pernah sebut bahawa, dia menyebut bahawa peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba. Saudara, Hamka ni menarik ya. Ulama bernama Hamka ni dia pengarang kitab tafsir Hamka. Sebahagian besar daripada kita yang kadang-kadang tak berapa mahir bahasa Arab, kita beruntung kerana ada tafsir namanya tafsir Hamka yang ditulis dalam bahasa dan pencitraan orang Melayu. Malah dia lebih rapat lagi dengan Melayu di Malaysia kerana dia berasal daripada Medan, di belah Sumatera, menggunakan bahasa Melayu yang asli, bukan bahasa Melayu Jawa. Jadi ini menarik. Dan kalau saudara boleh pergi YouTube, Google, Hamka. Mereka dah upload, kawan-kawan Indonesia dah upload dah kaset-kaset budaya Hamka tu dalam, dah dia upload dah. Boleh dengar suara dia yang parau dengan apa bercakap. Satu-satu dia hurai. Cukup baik. Jadi dia sebut bahawa peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba, datang tidak menentu masa, datang di saat kita kesempitan, kesusahan. Nilailah peluang itu dengan cara bijaksana, rebutlah peluang yang besar itu kerana peluang yang besar itu boleh berlalu dengan tiba-tiba. Jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu. Jadi sekarang ini di depan saudara ada peluang yang besar bersama dengan Ikatan, bersama dengan PKPIM, bersama dengan ABIM, bersama dengan Wadah. Jadi saudara dan keluarga besar ini saudara kena ambil peluang. Dengan adanya ramai tokoh-tokoh besar kita, dengan saudara masih lagi muda, ada ruang untuk menuntut ilmu, tuntut dengan sebaik-baiknya supaya kita mengambil peluang ini dengan sebaik-baiknya lah. Dan 3 simple rule, if you do not go after what you want, you will never have it. If you do not ask, the answer will always be no. So if you do not step forward, you will always be in the same place. Yeah. So kalau ada benda ni kita tak cuba, kita tak minta, kita tak terokai, memang confirm lah tak dapat. Tapi at least kalau kita cuba, insya-Allah mungkin ada jalan-jalannya. Dan akhir sekali sekalian, andainya perjuangan ini mudah, pasti ramai yang menyertainya. Ada perjuangan ini menjanjikan kesenangan, pasti ramai yang tertarik padanya. Tetapi hakikat perjuangan bukan begitu. Turun naiknya, sakit, pedihnya, umpama kemanusiaan yang tidak terhingga. Andai rebah, bangkitlah semula. Andai terluka, ingatlah janjinya. Okey, saya rasa itu sajalah insya-Allah yang dapat saya sampaikan buat saudara dan saya sekalian pada hari ini, yang dapat dikongsikan, dan insya-Allah terima kasih kerana tadi terlibat dalam penggunaan Miro bot tadi. Itu satu aplikasi yang saya fikir cukup menarik yang boleh saudara-saudara buat sebab dulu kita nak pakai sticky note kan. Kita buat ke Time Mahjong sticky note, sekarang ni sticky note dan perbincangan ni boleh kita buat secara online dan menggunakan Miro bot ni, walaupun ada juga banyak aplikasi-aplikasi lain. Ini antara yang saya suka pakai lah. Okey. Terima kasih kepada semua yang telah menyumbang, dan ingat tadi saya ada sebut satu buku tajuknya Muslim Society in Post Normal Time. Satu perkara yang menarik untuk dibaca. Buku ni boleh didapati daripada website Triple-IT. Okey. Jadi cuba tengok, Google lah Triple-IT, The Center for Post Normal Policy and Future Study. Saya rasa saya ada
dia punya link. Nanti saya letakkan dekat dalam Google dalam Zoom, dalam Google Meet ni. Ni dia punya link dia. Okey. Foto. Dan siapa yang berminat, post Nomotan ni dibuat juga Atlas for Muslim World. Kalau adik-adik dapat layari tu bagus juga. Apa tu nama dia apa? Atlas Post Nomotan ES. Ini yang diusahakan oleh rakan-rakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu seperti Zainuddin Sadar dan juga rangkaian dia. Siapa yang berminat untuk future study ni boleh nanti hubungi dengan saya lah. Kita di pusat ini kita dah tubuhkan satu NGO, nama dia The Future Malaysia. So The Future Malaysia ni yang dipengerusikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nur Nawawi, antaranya saya setiausaha, Dr. Fauzan semua. Kita nak promote apa orang panggil pengajian future study, ya, dalam aspek dakwah apa sebagainya. Itu menarik sebab kita ada teknik-teknik yang boleh kita guna dalam future study ni, macam contohnya apa tu future wheel, teknik apa orang trend analysis, scenario analysis, the tree tomorrow. Ini antara apa trend-trend yang menarik lah untuk saudara saya sekalian explore dan kita cuba gunakan apa dengan sebaik-baiknya. Saya ambil contoh ini yang terakhir, website yang saya dah bagi pada saudara dan sekalian tu, ya, tentang The Atlas of Muslim Future. So dekat sini kita akan ada banyak ni, dan dia boleh kita, kalau kita nak masuk bahan dalam ni, kita boleh masukkan bahan dan kita boleh explore map, ya. Ni map bahan-bahan yang ada di dalam dunia ni, kita boleh explore dan kita boleh tambah bahan-bahan ni. Dan insya-Allah kalau ada saudara-saudara yang terlibat nak buat master ke PhD ke, ada paper-paper yang baik nanti boleh bagi, kita boleh saya boleh keluarkanlah ke dalam ni insya-Allah. Jadi itu saja pengisian yang dapat diberikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Encik Khairul Arifin kerana saya kira memberi pendedahan yang cukup banyak, terutamanya dari segi digital, yang mana dia agak kompleks, yang mana kebanyakan, saya yakin kebanyakan anak muda sekarang pun masih belum tahu berkenaan dengan digital yang telah disebutkan. Jadi alhamdulillah kita telah dapat input yang sangat banyak daripada segi nasihat, daripada titipan-titipan untuk kita lah, untuk ahli ikatan sendiri untuk terus bergerak, berdaya saing dan maju dalam dunia digital sekarang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Khairul Arifin. So harapannya jangan berhenti setakat ni. Apa tu, ikatan kena ada channel YouTube sendiri, ikatan kena ada channel Facebook yang aktif, kena ada sentiasa ada live, at least seminggu sekali you all buat live, buat diskusi, buat diskurs, jemput panel-panel daripada pelbagai narasumber. Kita ada banyak daripada keluarga besar kita ni, ada pakar environment, pakar apa, cuma you all kena tanya kepada tempatnya lah. Orang-orang ni akan boleh bagi you all dia punya ni. Jadi jangan sayang sekali kalau malam-malam ataupun masa-masa yang ni orang lain yang mengisi hati-hati ahli-ahli kita. Jadi lebih baik kita ambil peluang untuk apa orang pergi lakukan, tapi kena ada strategi. Jangan sekadar buat. Kena ada strategi dan belajar bagaimana nak jadi viral macam saudara Nudge tadi, okay? Dan juga beberapa rakan-rakan lain yang ada dalam dunia cyber. Kalau YouTube tu boleh buat duit lagi tu. Ya. Okey. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Lepas ni program apa? Lepas ni kita akan buat LDK. InsyaAllah. Okey tu. Amir Firhan cadangkan Ikatan Studio. Okey. Dulu sikit lah saya nak share.
saya membangunkan Wak TV dan juga IT apa orang panggil media sosial dalam jemaah ni daripada PKPM, ABIM dan juga Wadah kerana minat. Dan akhirnya kami membangunkan benda ni based on dulu nak broadcasting ni mahal, ya. Kena ada TV, kena apa. Sekarang ni dipanggil apa? Community broadcasting. Murah je. Kita tak perlu peralatan mahal, kita perlu peralatan mahal, kita perlu ada telefon, kita ada ni, ada channel, ada apa, kita boleh buat dah. Kena kreatif je. Betul-betul. Okay, terima kasih. Terima kasih atas cadangan yang sangat benar saya kira. Okay, Abang Ibn boleh live Boleh. Okay. Okay, jadi insyaAllah kita masing-masing masih bertenaga lagi ke? Tak nampak muka ni. Lain okey? Kalau okey tunjuk thumb sikit lah. Abang tak okey ya? Okey, jadi itulah saya rasa sangat banyaklah apa yang disampaikan oleh Abang Pin tadi. InsyaAllah kita akan terus kepada LDK kita untuk pada petang ni. Dan LDK itu yang diberi nama sejarah dakwah. Jadi bila kita dah tahu berkenaan realiti dakwah dunia digital ni, jadi kita perlu tahu asal usulnya, apa yang telah berlaku pada dulu, apa yang telah terjadi. Jadi untuk itu kita akan peserta akan diminta untuk diberi tugasan dan macam biasa akan membentangkanlah. Jadi saya lepaskanlah kalian bersama versi-versi kalian untuk LDK seterusnya. Terima kasih. Abu boleh buka dah room. Buka lagu Abu. Buat Ifai macam tu Ifai.